Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Anda bersama saya Lia Amira Anwarigos. Tumpuan berita. Sarawak bakal membangunkan 3 empangan melata atau cascading dam yang akan dibina memandangkan terdapat permintaan penduduk setempat bagi menjana bekalan elektrik. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohabi Tun Datuk Abang Opin berkata, masyarakat di Sungai Gaat di Kapit, Sungai Tutoh di Baram dan Sungai Belaga di Belaga mahu kerajaan negeri membina empangan tersebut. Bagaimanapun katanya penjanaan empangan itu akan dilaksana oleh syarikat swasta dengan laluan talian grid kabel elektrik yang disediakan oleh Sarawak Energy Berhad SEB. Ada tempat yang dah dikenal pasti untuk buat? Saya sudah ada surat daripada masyarakat kita Sungai Gat, kaya Sungai Tutoh, Belaga. You see tahu Gat tak? Ay nangga you tang bingung sini Sungai Gat. Sungai Gat di bahagian Kapit. Tutoh di Baram. Dan kita sudah pindah undang-undang kita di mana penjanaannya boleh dilaksanakan oleh private. Tapi distribute-nya kepada SESCO. SEB. Okey. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB di Ibu Pejabat PBB di Kuching pada Ahad. Premier Sarawak menambah pembinaan empangan melata merupakan antara pendekatan Sarawak dalam menangani masalah populasi buaya yang kian meningkat selain menjana elektrik bagi penduduk setempat dan menjaga biodiversiti sungai. Jadi ini satu-satunya isu yang telah kita bincang dan saya yakin bahawa masa depan kita adalah cerah dengan menggunakan teknologi yang terkini dan kita memberikan fokus dalam pembangunan tenaga ini. Beliau menambah Sarawak akan terus memberi tumpuan untuk membangunkan sepenuhnya tenaga hijau berasaskan pelbagai sumber yang mana Sarawak mempunyai teknologi sendiri dalam menghasilkan tenaga diperbaharui. Berita seterusnya, persefahaman dan perpaduan kaum yang diamalkan di Sarawak sekian lama telah menjadi contoh kepada rakyat di negeri lain untuk mengekalkan kestabilan dan keamanan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, rakyat Sarawak perlu berbangga kerana dapat hidup dalam suasana aman dan majmuk hingga menjadi model perpaduan di negara ini. Menurutnya, beliau berharap rakyat Sarawak terus mengekalkan keharmonian dan keamanan serta tidak terpengaruh dengan budaya atau ideologi luar yang cuba mengugat ketenteraman. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian upacara menitik mata naga dan singa di Miri pada Ahad. Ahli Dewan Undangan Negeri Adil Senadin itu menambah, rakyat tidak harus menggadaikan keharmonian ini, sebaliknya bekerjasama dengan kerajaan untuk memastikan negeri ini terus aman dan makmur. Dalam pada itu, beliau memberitahu tarian naga dan singa yang merupakan persembahan tradisi dan kebudayaan kaum Cina kini semakin menarik minat kaum Bumi Putra, khususnya kalangan remaja dan belia Bumi Putra. Dalam program berasingan, Datuk Seri Lee memberitahu JT Angkelili dicadang untuk dinaik taraf bagi manfaat penduduk tempatan. Jelas beliau, JT tersebut kini di bawah selenggaraan Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS yang akan memantau kebersihan dan keselamatan di sekitarnya. Beliau berkata demikian semasa melakukan walkabout kempen kesedaran keselamatan dan kesedaran sungai di Angkelili pada Sabtu. Dalam pada itu, beliau telah menyampaikan jaket keselamatan kepada 50 penerima terdiri daripada Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK, Ahli Majlis Daerah Lubuk Antu dan orang awam. Manakala di Bintulu, rakyat Sarawak mempunyai kewajipan dan tanggungjawab untuk memainkan peranan bagi menjaga keharmonian dan kestabilan sosial di negara ini. Menteri Pelancongan dan Seni Budaya Datuk Seri Tiong King Sing berkata, tidak kira apa latar belakang etnik dan budaya, rakyat perlu bertolak ansur dan menghormati antara satu sama lain. Menurutnya, hanya dengan cara itu, rakyat boleh memastikan negara maju dengan kelebihan dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam persekitaran yang mesra perniagaan termasuk di Bintulu. Berikut menurut beliau ketika berucap dalam A Night with People 2024 di Bintulu pada Sabtu. Ahli Parlimen Bintulu itu menambah rakyat tidak seharusnya cuba menggunakan kaedah melampau untuk melindungi platform atau kepentingan sendiri mahupun berpura-pura menjadi wira. Selain itu, Datuk Seri Tiong menegaskan salah satu tanggungjawab parti politik ialah menjadi jambatan penghubung antara kerajaan dan rakyat.
Masih lagi dengan perkembangan di Bintulu dengan persatuan-persatuan Muay Thai di Sarawak disaran untuk mematuhi setiap peraturan yang ditetapkan oleh Badan Induk Persatuan Muay Thai Malaysia PMM maupun Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak PMNS semasa menyertai pertandingan. Presiden PMNS Jumaat Ibrahim menegaskan pematuhan terhadap peraturan ini sangat penting untuk memastikan keselamatan atlet mereka terjamin. Jelasnya, jurulatih Muay Thai perlu memainkan peranan untuk sentiasa menasihati atlet mengenai faktor-faktor keselamatan yang perlu dipatuhi semasa latihan atau bertanding untuk mengelak kecederaan. Untuk keseimbangan, bagi memastikan keselamatan pemain-pemain anak Muay, undang-undang itu mesti mau diikut supaya kecederaan dapat dikawal, benda-benda tidak diingini dapat dikawal. Tapi kita sehingga ikut aturan itu berlaku satu-satu, kita susah. Saya dalam acara Muay Thai pun, saya selalu ambil berat. Keselamatan mesti diutamakan. Beliau berucap demikian dalam Majlis Bintulu Muay Thai Amateur Challenge BMSC di Bintulu pada Sabtu. Sementara itu, seramai 30 petinju amatur dari pelbagai kelab sekitar Bintulu dan Miri termasuk jemputan dari Kalbar Indonesia berentap dalam cabaran anjuran PMNS dan Persatuan Muay Thai bahagian Bintulu serta mendapat sokongan dari Perbadanan Sukan Sarawak SSC, Majlis Sukan Negeri Sarawak MSNS dan Persatuan Muay Thai Malaysia PMM. Ia menyaksikan dominasi kelab PS Muay Thai yang memenangi 9 dari 15 bout perlawanan tersebut. Sedikit laporan sukan. Tamasya Sukan Sarawak Suksar ketiga 2023 menjadi platform terbaik untuk mencungkil bakat anak muda Sarawak serta persiapan bagi menghadapi Sukan Malaysia Sukma 2024 yang akan berlangsung Ogos depan. Pengarah Majlis Sukan Negeri Sarawak merangkap Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Sukan Sarawak SSC Awang Putra Yusri Awang Rizwan berkata, Suksar 2023 merupakan platform bagi mencungkil atlet-atlet yang baharu dan berpotensi untuk menyertai Sukma 2024 di Sarawak. Menurutnya, seramai 1,600 atlet daripada 4 zon di Sarawak iaitu Zon Selatan, Barat, Tengah dan Utara akan bertanding serta merebut kejuaraan pada edisi Suksar kali ini. Kita nak jadi champion lah Sukma 2024 kali tu. So dah 30 tahun lah Sarawak si champion Sukma. Pejam selit dah 30 tahun kita si pernah unggul menjuari Sukma. Yang terakhir kita hampir-hampir 2016. Betul kita kalah di dekat medal dengan pihak negeri lain lah. So ni peluang terbaik 2024 untuk kita mengulangi juara Sukma untuk 2024. Dan pada masa sama kita sedang maklum Sarawak banyak memproduce atlet-atlet untuk Malaysia. Kita memang selalu produce untuk atlet untuk Malaysia. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita semasa hadir menyaksikan raptai penuh acara perasmian Suksar 2023 di Stadium Tertutup Sibu pada Ahad. Perasmian bakal disempurnakan oleh Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Jeral Rentap Jabu di Stadium Tertutup Sibu pada jam 4.30 petang Isnin. Suksar ketiga 2023 mempertandingkan 13 acara sukan antaranya angkat berat, berbasikal, bola keranjang, bola tampar, futsal, hoki dewan, judo, karate, pencak silat, sepak takraw, taekwondo, tinju dan wushu. Hadir sama Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Dol Hadi Marzuki, Wakil Pejabat Residen Sibu Diana Toh dan Wakil-Wakil Kontingen Zon Selatan, Barat, Tengah dan Utara. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri buletin dengan sorotan raptai penuh acara perasmian Suksar 2023 di Stadium Tertutup Sibu. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.